2 ni, untuk matematik tingkatan 2, ini adalah bab yang paling mencabar. Cikgu tak cakap susah, cikgu cakap paling mencabar. Kalau kamu tak percaya, kamu pergi sekolah nanti, esoklah kamu pergi sekolah, kamu pergi jumpa guru matematik kamu bawa buku matematik tingkatan 2, kamu tanya, "Cikgu, nanti cikgu, dalam antara bab 2 ni, dekat buku teks matematik tingkatan 2 ni, bab mana yang cikgu rasa paling susah?" Majoriti guru dekat sekolah, dia akan cakap bab 2. Dia akan cakap bab 2. Sebab apa? Sebab dia berkait. Dia berkait. Apa maksud berkait? Kalau kamu tak datang, kalau kamu tak faham kelas minggu lepas cikgu ajar, minggu ni kamu akan ting tong, kamu akan ting tong, kamu akan kosong. Tapi cikgu usahalah, disebabkan kelas kita 2 jam, bolehlah cikgu buka balik. Okey. Jadi dah ready ke semua nak belajar ni? Dah. Ready dah? Nak dengar suara ready? Ready. Okey. Okey. Jadi, untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey semua. Semua orang Islam ke? Semua orang Islam kan kat sini kan? Okey. Jadi kita belajarlah macam mana pun, tapi kefahaman tu tetap datang daripada Allah. Ada orang dia belajar banyak, tapi still tak faham. Ada orang dia belajar sekejap tapi dia terus faham. Kesimpulannya yang bagi faham tu siapa? Allah. Itu kalau akidah kita lah. Okey, jadi cikgu akan teruskan, cikgu akan mula share screen. Jadi sebab itulah kita buat apa-apa, baca bismillah. Okey. Jadi, Leksa, kita nak belajar bab berapa ni Leksa? Ha. Leksa, kita nak belajar bab berapa ni? Oh, habis dah. Ummu Atiyah, kita nak belajar bab berapa ni Ummu Atiyah? Bab 2. Okey, kita akan masuk kepada bab 2. Okey, dalam bab 2 ni masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, ni buku teks kamu. Okey, bab 2 ni cakap pasal apa? Bab 2 ni bercakap tentang pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey. Isi yang dalam bab 2 ni ada apa benda ni? Okey, isi yang ada dalam bab 2 ni, dia ada 3 jenis. Yang ni cikgu tunjuk dekat depan. Ini adalah isi kita. Yang pertama 2.1 kembangan, 2.2 pemfaktoran, 2.3 operasi pecahan. Ini cikgu cakap sebagai operasi pecahan. Okey. Jadi cikgu peruntukkan 3 kelas untuk bab 2. Satu kelas 2 jam. Jadi sepenuhnya bab 2 ni cikgu ajar kamu ambil masa 6 jam. Okey. Kembangan cikgu dah ajar sebelum ni. Pemfaktoran minggu lepas. Jadi, yang minggu lepas tu adalah yang penting. Sebab kalau kamu tak faham tentang pemfaktoran, kan masing-masing dah buat homework kan? Cikgu ada kejar homework dalam WhatsApp. Siapa-siapa yang confused tentang pemfaktoran, dia akan agak susah sedikit lah untuk buat apa yang cikgu punya lesson hari ni. Cikgu, saya lupa teruslah pemfaktoran. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Okey, semua orang ingat tak kembangan ada berapa level? Buka nota masing-masing. Kembangan ada berapa level? Nak dengar sikit suara. Kembangan ada berapa level? 4. Pandai. Kembangan ada 4 level. Okey, kemudian untuk pemfaktoran. Pemfaktoran ada berapa level? Buka balik nota. Pemfaktoran ada berapa level? 4. Okey, pandai. Pemfaktoran pun ada 4 level. Jadi, orang pelajar yang boleh pergi kepada 2.3, boleh lancar, boleh power yang 2.3 ni. 2.3 ni pasal apa? Operasi. Nama lain dia, operasi pecahan
algebra. Okey. Jadi 2.3 ni sepatutnya kamu memang dah betul-betul mahir kembangan. Kamu dah betul-betul mahir pemfaktoran. Ada 8 level dah. Tapi cikgu faham. Ada yang baru kan? Ada yang baru, ada yang kelas minggu lepas tu macam, "Cikgu, saya tak berapa nak faham lah macam mana nak faktorkan." Okey, sebab itulah masing-masing kita buka WhatsApp group, okey, cikgu ada send dekat WhatsApp group pada hari Khamis malam. Ni nampak ni, semua WhatsApp group ni cakap pasal homework. Sebab tu cikgu ada buat masa, cikgu buat masa. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Dalam WhatsApp group, cikgu siap bagi untuk pemfaktoran kan. Kelas kita pada minggu lepas kan tentang pemfaktoran. Dalam WhatsApp group, cikgu siap bagi full jalan kerja. Tak percaya? Okey. Masing-masing boleh tengok. Dah ada full jalan kerja. Supaya kamu boleh study balik. Okey. Cikgu, saya nak nota lah. Saya nak nota. Saya tak dapat lagi nota. Okey, jadi kalau yang tak dapat lagi nota, okey, cikgu forward dalam WhatsApp group. Jadi masing-masing sambil-sambil kita nak buat kita punya kelas hari ni, masing-masing boleh tengok nota dia. Cikgu rasa dah send dah nota. Okey. Kejap cikgu scroll atas sikit. Oh, tak ada Okey, cikgu tak send. Okey, jadi cikgu akan send nota. Khamis malam. Form 2 Khamis malam. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok cikgu ada send nota. Siapa yang baru boleh tengoklah macam mana nota-nota cikgu. Ni dia. Ini level pemfaktoran level 1. Ada ke nota ni dalam buku tulis kamu? Nak tanya sikit. Ada ke? Ya, Umar Atia, ada ke nota level 1 ni? Tak ada cikgu, tak main. Umar Atia datang ke minggu lepas? Lupa cikgu. Tak main cikgu. Ha? Saya kat kampung cikgu semalam minggu lepas. Oh, okey. Adlin ada tak nota level 1 ni? Ada. Ada. Level 2.1, level 2.2, level 2.3. Level 3, level 4. Ni nota cikgu ada bagi dah. Ni nota dia. Okey, kamu boleh tengok dekat WhatsApp group. Kamu boleh tengok dekat WhatsApp group. Sebab apa cikgu asyik cakap pasal pemfaktoran ni? Sebab kita nak pakai lepas ni. Sebab kita nak pakai lepas ni. Okey, kalau kamu, "Cikgu, saya macam lemahlah pemfaktoran." Tak apalah, hari ni cikgu ambil soalan-soalan yang mudah-mudah. Okey, jadi cikgu nak mula pergi kepada 2.3. Dah ready ke semua? Nak dengar suara dah ready ke? Dah. Okey. Jadi cikgu pesan awal-awal kelas kita ni sampai pukul 11 malam. Sediakan air, sediakan makanan yang ringan-ringan. Kacang ke, kalau ngantuk terus minum air. Boleh je makan kacang, cikgu izinkan. Sebab kelas kita ni kelas yang penting. Okey, jadi masing-masing boleh tengok apa yang cikgu nak ajar hari ni. Cikgu nak ajar operasi pecahan algebra. Ni yang cikgu nak ajar. Okey, apa benda operasi pecahan algebra ni? Pertama sekali, cikgu akan terangkan apa tu pecahan. Okey, tengok kepada yang warna biru. Pecahan, untuk pecahan, masing-masing boleh tengok nota warna biru. Pecahan ni apa? Pecahan adalah satu bentuk nombor yang ada dua bahagian. Satu belah atas, nama dia numerator. Dengan satu lagi belah bawah, nama dia denominator. Ini kita panggil dia sebagai pecahan. Maksudnya pecahan wajib ada nombor belah atas dan wajib ada nombor belah bawah. Okey, cikgu. Ada orang cakap, "Cikgu, kalau kita punya pecahan 2/1/3 boleh ke? Boleh ke?" Okey, untuk pengetahuan kamu, 2/1/3 ni boleh. Tapi tak digalakkan. Untuk bab ni, pastikan semua pecahan, dia tak ada nombor ni. Dia tak ada nombor 2 ni. Dia tak ada nombor bulat tu. Jadi nak buat apa? Kita kena tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Darab bawah
tambah atas. 3 darab 2, 6. Tambah 1, 7. Jadi dekat sini 7/3. Semua pecahan yang kita akan jumpa hari ni, dia tak ada nombor bulat. Okey, sampai situ dahulu. Itu untuk pecahan. Jelas semua untuk pecahan? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, kita tengok pula algebra. Algebra ni apa? Cikgu banyak kali kelas kamu lah paling banyak cikgu terangkan algebra. Kelas cikgu semualah sebenarnya. Algebra adalah huruf. Senang cerita kita cakap huruf. Penggunaan huruf sebagai pemalar. Jadi kalau kita punya pecahan 7/3, cikgu masukkan 7x/3y. Maksudnya apa? Pecahan yang kita nak belajar hari ini, malam ni, semua ada huruf. Kamu tak akan jumpa 7/3 sahaja. Kamu at least ada huruf belah atas atau ada huruf belah bawah. Sebab apa? Sebab tu tajuk kita, pecahan algebra. Dia mesti ada huruf dekat situ. Jadi bila cikgu bercakap tentang algebra, kamu kena tahu macam mana penambahan algebra. Macam mana pendaraban algebra. Okey, kalau tak tahu tak apalah, cikgu akan terangkan lagi sekali nanti . Okey, untuk algebra. Jelas ke semua untuk algebra? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi cikgu teruskan kita punya penerangan tentang operasi. Apa maksud operasi? Operasi ni bukan nak berperang ke apa. Operasi dalam matematik ada berapa, cikgu nak tanya? Berapa operasi dalam matematik? 4. 4. Pandai. Tambah, tolak. Lepas tu darab, bahagi. Jadi, yang kita nak belajar hari ni adalah pecahan dalam bentuk algebra yang mana operasi dia tambah, tolak, darab, bahagi. Macam mana bentuk dia? Contoh cikgu tunjuk 7x/3 tambah 5x/7. Macam mana nak selesaikan ni? Itulah yang kita nak belajar. Jadi, kelas kita malam ni akan terbahagi kepada 2 bahagian. Cikgu akan pecahkan kelas kita kepada 2 bahagian. Satu bahagian tentang tambah dan tolak, satu bahagian tentang darab dan bahagi. Okey. Dah ready semua? Cikgu nak masuk. Cikgu masuk slow-slow ni. Dah ready ke? Dah. Okey, baik. Okey. Jadi sebelum cikgu masuk dalam-dalam, kamu kena faham dulu apa yang kita nak belajar. Ni cikgu terangkan apa ni? Bukan saja-saja ni. Cikgu terangkan apa yang kita nak belajar. Inilah yang kita nak belajar. Pecahan. Ada atas, ada nombor atas, ada nombor bawah. Algebra. Dekat sini ada huruf, dekat sini ada huruf. Dalam bentuk operasi. Ini operasi dia. Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Okey. Jadi dekat sini cikgu mula masuk kepada tambah dan tolak. Jadi masa bergerak tau. Masa bergerak. Jadi cikgu akan masuk kepada operasi tambah dan tolak. Okey. Cikgu pergi kepada matematik. Matematik ni adalah satu benda yang terlalu banyak. Contohlah kalau kita pergi kepada pecahan. Pecahan tambah dan tolak dekat depan ni. Nombor dia boleh tukar kepada macam-macam nombor. Huruf dia boleh tukar kepada macam-macam huruf. Tapi satu je dia tak boleh tukar. Konsep penyelesaian. Dia punya konsep macam mana nak selesaikan. Jadi itu mission cikgu hari ni. Itu mission cikgu hari ni. Jadi yang bahagian konsep, kamu kena tengok betul-betul salin apa yang cikgu tulis dekat depan. Sebab cikgu bukannya nak ajar kamu dapat jawapan yang betul. Cikgu tak ajar dapat jawapan yang betul malam ni. Cikgu nak ajar buat jalan kiraan yang betul. Sebab kalau jalan kiraan betul, kita tak payah risau pasal jawapan. Jelas ke semua? Jelas. Okey ke? Okey, baik. Okey, tengok kepada konsep. Pecahan tambah dengan tolak, cikgu tak masuk kepada algebra. Okey, dekat sini, tengok konsep yang pertama untuk tambah dan tolak, yang pertama adalah kita kena tengok nombor bawah.
kita kena tengok nombor bawah. Pembawah. Kita kena tengok denominator dia. Contoh, kalau cikgu cakap 3x per 7 tambah 7x per 7. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Bila nombor bawah dia dah sama, kenapa kita kena tengok nombor bawah? Sebab kita kena pastikan nombor dia sama. Pastikan sama. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, bila kita tengok dia dah sama, bila kita tengok dia dah sama, cikgu ubah ni, dia jadi 2, sorry. Ni jadi 2 Okey, bila kita tengok dia dah sama, kamu jangan selesaikan lagi. Ini step pertama. Step nombor 2, bila nombor bawah dah sama, maksudnya apa? Sini 2, sini pun 2. Okey, bila dah sama dekat sini, jangan selesaikan lagi. Kita gabungkan. Kamu kena gabungkan. Nak gabungkan macam mana? Gabungkan yang atas. Dia akan jadi macam ni. 3x tambah 7x. Kita gabungkan kepada satu pecahan. Itu step nombor 2. Jelas ke semua step nombor 2? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, tengok pula step nombor 3. Step nombor 3 baru kamu selesaikan. Baru kamu selesaikan. Maksudnya apa? 3x boleh tak nak tambah 7x? Cikgu nak tanya. Boleh ke 3x tambah 7x? Boleh. 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 Kenapa dia boleh? Cikgu nak tanya. Kenapa dia boleh? Sebab pemboleh Sebutan ubah serupa. Sama. Okey, sebutan serupa. Huruf dia sama. Jadi 3 boleh tambah dengan 7, kamu akan dapat 10x per 2. Ini adalah step nombor 3. Step nombor 4 adalah kamu kena permudahkan. Kamu kena permudahkan dalam bentuk paling mudah. Jadi dekat sini 10 per 2. 10 boleh bahagi dengan 2. 2 boleh bahagi dengan 2. Jadi kamu akan dapat, sini potong, sini akan jadi 5x. Ini jawapan kita. Jadi kena ada 4 benda ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, dah sempat salin ke? Sempat. Okey, baik. Okey. Sekarang cikgu nak pergi kepada modul. Untuk siapa-siapa yang tak ada modul, jangan lupa beli tahu buku modul. Cikgu akan pakai buku ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada buku modul. Cikgu akan terangkan soalan contoh. Kita akan pergi kepada soalan contoh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok soalan contoh, cikgu tunjuk kat depan. Kita dah masuk ni. Kita dah masuk. Kamu kena fokus. 3x tambah 7 per 2 tambah 5x tolak 3 per 2. Okey. Cikgu nak tanya kamu semua, apa step yang pertama? Cikgu nak tanya apa step yang pertama? Pastikan pembawah sama. Okey, pastikan pembawah sama. Jadi dekat sini pembawah dia 2, sini pun 2. Jadi dia dah sama. Kita bila dah sama tak ada masalah. Okey, jadi selesai step nombor 1. Step nombor 2, apa step nombor 2? Cikgu nak tanya. Gabungkan. Gabung. Pandai. Gabungkan belah atas. Sini 3x tambah 7. Ambil 3x tambah 7 tambah 5x tolak 3. 5x tolak 3 per 2. Ini adalah step nombor 2. Step nombor 3. Apa step nombor 3? Cikgu nak tanya apa step nombor 3? Selesaikan. Okey, kita selesaikan. Ambil nombor 3x dengan 5x. Kita boleh selesaikan sebab dia punya sebutan serupa. Maksudnya keadaan dia sama. Jangan buat lupa pula apa tu sebutan serupa. Habislah cikgu. 3x tambah 5x jadi 8x. 7 tolak 3, kamu jadi 4. Jadi kita letak positif 4 per 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, apa step nombor 4? Cikgu nak tanya kamu, apa step nombor 4? Permudahkan. Permudahkan. Jadi kamu tengok antara dua soalan ni.
Kalau soalan ni, cikgu letak soalan nombor 1 Kalau soalan nombor 1, bila dia ada single fraction, maksudnya apa? Belah atas dia ada satu nombor, jadi kamu boleh terus permudahkan bahagi 2 macam ni. Tapi kalau dekat sebelah ni, soalan nombor 2 ni, belah atas dia ada 2 nombor. Ada 2 sebutan. Ini sebutan pertama, ini sebutan kedua. Kamu tak boleh buat bahagi 2 macam ni terus. Kamu kena jadikan dia single fraction. Single fraction ni macam mana? Inilah yang kita panggil dia single fraction. Inilah yang kita panggil dia single fraction. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jadi macam mana nak jadikan dia single fraction? Dekat situlah pemfaktoran ambil alih. Dekat situlah pemfaktoran ambil alih. Elok tengok betul-betul pemfaktoran ni level 1 sampai level 4 cikgu dah ajar secara detail. Sebab tu kamu kena faham pemfaktoran. Okey, 8x tambah 4. Kita nak faktorkan dia, kita tengok nombor dia 8 dengan 4 dalam sifir berapa cikgu nak tanya? 4. Pandai. Jadi bila dia dalam sifir 4, kita keluarkan nombor 4. Nak isi dalam kurungan tu apa? 8 bahagi 4 dapat berapa? 2. Jangan lupa dia ada X. 2X tambah. Okey, 4 bahagi dengan 4 dapat berapa? 1. 1. Jadi kita dapatlah 4 dalam kurungan 2X tambah 1 per 2. Inilah sebab tu cikgu cakap kamu kena study pemfaktoran. Sebab pemfaktoran kita guna untuk bagi jawapan untuk step yang terakhir, nak bagi jawapan dalam bentuk paling mudah. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi mana single fraction dia dekat sini? Cikgu cakap nak jadikan dia single fraction. Ni single fraction dia. 4 per 2. Jadi dekat sini kamu ada 4 per 2. Kat sinilah kamu kecilkan. Kamu jangan kacau kurungan lepas kamu faktorkan. 4 per 2 kita boleh kecilkan guna sifir berapa cikgu nak tanya? 2. Pandai. 4 bahagi 2, 2 bahagi 2. 4 bahagi 2, kita dapat 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Tapi jadi jangan salin. Jadi dekat sini kita dapat 2X tambah 1. 2 dalam kurungan 2X tambah 1. Itu penjelasan dia. Inilah jawapan yang terakhir. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, ada orang dia risau. Cikgu, saya risaulah jawapan saya salah. Okey, kamu kena faham matematik ni. Kalau soalan tu ada 10 markah pun, jawapan yang betul 1 markah je. 9 markah tu jalan kerja. Yang cikgu tulis step ni apa? Itu markah. Ni markah. Pasti kamu dah pastikan dia sama. 1 markah. Kamu gabungkan dan selesaikan. 1 markah. Kamu permudahkan. 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Itulah matematik. Suka tak suka memang macam tu matematik. Okey. Jelas ke setakat ni? Boleh follow up ke yang cikgu ajar? Boleh follow up? Boleh ikut? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini masing-masing daripada contoh yang cikgu terang, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 1. Cuba buat soalan nombor 1. Tu cikgu besarkan. Cuba je. Salah jangan risau. Cikgu, saya takutlah jawapan saya salah. Jangan risau kalau salah. Risau kalau tak cuba. Sebab kalau kamu salah pun, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Kristina dah masuk ke ni? Kristina? Belum Umur Atia rasa-rasa boleh buat tak tu yang soalan cikgu petakkan tu? Boleh cikgu. Okey, bagus. Kita cuba
Okey, buat Okey, dah siap hantar kat cikgu? Oh, ya ke? Adlin boleh buat tak tu, Adlin? Boleh. Okey, masing-masing cikgu bagi lagi masa 2 minit. Ikut je step yang cikgu tunjuk kat sebelah tu. Okey, buat. Tutup kamera dah masing-masing. Masing-masing boleh buka kamera. Ammar Ashraf. Ammar, boleh buat tak tu, Ammar Ashraf? Boleh. Okey. Mana masing-masing boleh buka kamera? Oh. Okey. Cikgu bagi masa. Okey, 1 minit lagi semua. Okey, buat. Wan Alisha dah okey ke tu? Boleh buat ke tu, Wan Alisha? Boleh. Okey. Okey, bagus. Dah hantar dekat cikgu. Bagus. Pandai. Okey, jadi masing-masing sebelum kamu kena buat 9:41 cikgu akan tunjuk dah. Okey. Leksa jelas ke Leksa? So far okey ke Leksa? Boleh. Okey. Siapa yang ada nak tanya soalan, tanya je tau Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi sebelum tu cikgu nak tanya, soalan ni sama tak dalam buku modul kamu? Muka surat 15. Sama tak dalam buku modul? Sama. Okey, kalau sama salin tau Okey, jadi cikgu nak mula buat dekat depan. Boleh ke semua? Cikgu nak mula buat soalan ni. Okey, jadi kita akan tengok kepada soalan ni. 5x tolak 8/4y. Okey. Jadi masing-masing tengok kepada soalan di hadapan. Apa step pertama dia masing-masing? Cikgu nak dengar suara sikit. Apa step pertama? Samakan pembawah. Okey, samakan pembawah. Jadi bawah dia dah sama ke belum? Dah. Okey, kalau dah sama, kita dah lepas step pertama. Okey, kemudian step nombor 2. Kita tengok step nombor 2. Apa step nombor 2? Gabungkan. Okey, pandai. Ambil nombor atas 7x tambah 6 tambah ambil nombor atas 5x tolak 8. Kita buat per 4y. Okey, apa step yang seterusnya? Selesaikan. 7x dengan 5x. Dia boleh tambah. Dia jadi 12x. Tambah. Dekat sini kita ada 6 tolak 6 tolak dengan 8. Kita akan dapat -2. Cikgu letak -2
per 4Y. Apa step yang seterusnya? Yang Mudah. terakhir, apa step yang seterusnya? Mudahkan. Okey, apa tak dengar, tak dengar. Apa step yang terakhir? Memudahkan. Permudahkan. Jadi kita nak kena bagi jawapan dalam bentuk paling kecil. Jadi dekat sini, sebelum kamu nak permudahkan, kamu kena jadikan dia single fraction. Jadi nak jadikan single fraction, dekat sinilah pemfaktoran ambil alih. Jadi kita nak buat pemfaktoran ni pemfaktoran level 1. Boleh tengok level 1 dekat buku, dekat WhatsApp kamu. Cikgu ada send macam level 1. Okey, 12 dengan 2 kita boleh bahagi dengan berapa? Cikgu nak tanya. Boleh bahagi dengan berapa? 2. 2. Okey, 12 boleh bahagi dengan 2. 2 boleh bahagi dengan 2. Jadi, nombor 2 letak luar. 12 bahagi 2 dapat 6. X tu kita salin balik. Tolak. 2 bahagi 2 dapat 1. Tutup kurungan. Kita ada 4/4Y. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey. Jadi kat sini mana single fraction dia? Ni single fraction dia. Nombor luar 2 per nombor bawah 4Y. Jadi dekat sini kita tengok nombor dia. 2 dengan 4 boleh kecilkan macam mana? Boleh bahagi berapa? 2. Ya, 2 bahagi 2, 4 bahagi 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 4 bahagi 2 dapat 2Y. Jadi dekat atas kita ada 6X tolak 1 per 2Y. Ini kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu ajar dekat situ? Boleh. Okey. Habis sudah. Okey, kamu tengok masa dah pukul 9.45. Dah nak sejam dah. Sebab tu tak lama pun benda ni. Okey, kita cuba buat satu lagi soalan untuk tambah dan tolak. Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan cuba buat soalan B. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B. Okey, cuba selesaikan soalan B. Okey, cikgu bagi masa 4 minit. Cuba buat. Okey, ingatlah siapa sepanjang yang buat ada soalan nak tanya, tanya cikgu terus. Jangan diam. Kalau diam tak faham nanti. Ada soalan nak tanya, tanya cikgu terus. Amar, okey ke Amar? Boleh faham ni Amar? Ashraf, boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, 2 minit lagi. Tak apa, buat je tau buat ikut step yang cikgu ajar tu. Ingat cakap cikgu, kalau ada nak soalan nak tanya, tanya je cikgu, jangan diam.
1 minit lagi. Alin, so far okey ke Alin? Ada nak tanya cikgu soalan? Tak ada. Okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, dah hantar kat cikgu. Okey, jadi masing-masing cikgu nak buat soalan ni dekat depan. Boleh ke? Boleh. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di depan. Tak tahu, tanya terus. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan ni. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Soalan ni sama tak macam dalam buku? Sama. Okey, kalau sama salin tau. Okey, kalau salah terus buat correction. Apa step pertama dia? Tolong cikgu, apa step pertama dia? Lepas tu kat bawah, Apa step bawah pertama? sama. Okey, tengok bawah dia. Okey, 6 dah sama. Jadi nombor bawah dia dah sama. Jadi tak ada masalah. Okey, step yang seterusnya. Bila bawah dah sama, apa yang kita kena buat? Gabung. Apa yang gabungkan? Pandai. Jadi 5x tambah 2y tolak 2x tolak 2y per dengan 6. Jelas ke? Kita gabungkan. Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey. Step yang sekarang, lepas kita gabungkan, kita buat apa? Selesaikan. Selesaikan. 5x tambah 2y. Jadi dia ada kurungan, kita kena buka. Negatif 2 darab x, kita dapat negatif 2x. Negatif 2 darab negatif 2y. Negatif 2 darab negatif 2, kamu dapat positif 4y. Per dengan 6. Tak habis lagi. Huruf yang sama 5x tolak 2x, kita akan dapat 3x. Kemudian huruf yang sama 2y tambah 4y, kita dapat 6y. Per dengan 6. Habis cikgu selesaikan dekat situ. Okey, sekarang ni apa step cikgu lepas selesaikan? Memudahkan. Permudahkan. Kita nak permudahkan, kita kena ada single fraction. Single fraction ni macam ni, ada nombor atas dengan ada nombor bawah. Dia tak ada banyak nombor macam ni. Jadi kita pakai pemfaktoran level 1. Dekat mana kita cari sifir sama. 3 dengan 6 dalam sifir berapa? Cikgu nak tanya. 3 dengan 6 dalam sifir berapa? 3. 3. Keluarkan 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Jadi tulislah 1x tambah. 6 bahagi 3 dapat 2. Tulislah 2y. Per dengan 6. Jelas ke semua? Cikgu keluarkan tu, boleh faham? Cikgu, Ya? kalau satu S ni satu x saja boleh tak? Okey, kalau 1x tu kita tulis x saja, betul juga. Tak ada masalah. Okey, bagus. Sebab dia punya nilai dia sama sahaja. Okey, jadi mana single fraction dia? Single fraction dia 3/6. 3/6 cikgu kecilkan dengan sifir berapa agak-agak? Cikgu boleh buat dekat sini. Sifir berapa agak-agak? 3. Okey, pandai. 3 bahagi 3, 6 pun kena bahagi 3. 3 bahagi 3 dapat 1. 1x tambah 2y. Per dengan 6 bahagi 3 kita dapat 2. Inilah kita punya jawapan. Siapa yang tak nampak, cikgu tulis kat sini. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Boleh. Okey, habis. Habis dah. Okey, cikgu nak teruskan lesson kita ni. Cikgu nak teruskan kepada soalan yang berikutnya. Okey ke? Boleh? Boleh. Okey, habis dah. Sekarang masih lagi dalam tambah dan tolak. Cikgu ulang Masih lagi dalam keadaan tambah dan tolak operasi pecahan algebra.
Kita masih lagi operasi pecahan algebra untuk tambah dan tolak. Cumanya beza dia yang cikgu nak teruskan sekarang. Apa yang kamu rasa kamu boleh nampak dekat sini? Apa yang kamu rasa boleh nampak dekat sini? Apa yang rasa boleh nampak kat sini? Bawahnya tak sama. Iya. Oh, tak. Dekat sini, cikgu mula pergi kepada kalau nombor bawah tak sama. Nombor bawah tak sama. Jadi dekat sini, walaupun nombor bawah dia sama ke tak sama, step tadi memang sama. Step yang 4 benda tadi memang ada. Cumanya kalau tak sama, kamu kena samakan dulu. Okey, jadi kalau nak samakan, kalau kita nak samakan nombor bawah, ada dua cara. Bila kita nak samakan nombor bawah, ada dua cara. Jadi cara pertama, cari sifar sama. Ini cara yang pertama. Sebagai contoh, cikgu pergi kepada soalan C. Ada lagi tak soalan lain? Soalan E. Okey, soalan C lah. Cikgu pergi kepada soalan C. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Lepas ni kamu buat D. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Kalau kita nampak dekat sini, M tambah 3 per 2. M per 4. Bawah dia lain. Jadi dekat sini, kita kena cari sifar yang sama. 2 ni dan 4 ni di dalam sifar yang sama. Apa sifar dia? Sifar 2. Jadi 2 kena darab berapa jadi 4? Cikgu nak tanya. 2 darab berapa jadi 4? Darab 2. Ya. Jadi 2 kat sini kena darab dengan 2. Bila bawah darab 2, atas pun darab 2. Cumanya bila belah atas, dia ada lebih daripada satu sebutan. Kita buat kurungan. Sebab apa? Sebab kalau cikgu tak buat kurungan, nanti pelajar ingat di 2 ni hanya darab dengan M. Tak. Tak. 2 ni darab dengan M, darab juga dengan 3. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak samakan ni. Cikgu nak samakan dia sekarang. Okey, 2 darab dengan M, cikgu dapat 2M. 2 darab dengan 3, cikgu dapat 6. Per dengan 2 darab 2, cikgu dapat 4. Tambah M per 4. Jadi kalau kita tengok sekarang, bawah dia dah sama. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Bawah dia dah sama. Jadi bila bawah dia dah sama, kamu jangan panik pula. Sebab benda dia sama yang macam kamu selesaikan tadi. Apa? Bila bawah dah sama, kita gabungkan. 2M tambah 6 tambah M per dengan 4. Okey, jadi dekat sini, lepas kita gabungkan, kita buat apa? Selesaikan. 2M tambah dengan M, kita dapat 3M tambah 6 per dengan 4. Okey, jadi kita nak kecilkan dia. Kita kena jadikan dia single fraction. 3 dengan 6 dalam sifar 3. Jadi kita keluarkan 3. 3 bahagi 3 dapat 1M. Tambah 6 bahagi 3 dapat 2. Lepas tu kita dapat 4. 3 per 4 boleh tak kecilkan lagi? Cikgu nak tanya kamu. 3 per 4 dekat sini boleh tak cikgu kecilkan lagi? 3 per 4. Tak boleh. Jadi dekat sini, inilah jawapan akhir dia. Jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara jelas? Jelas. Okey. Siapa ada soalan nak tanya cikgu? Adeline, ada nak tanya cikgu apa-apa ke Adeline? Tak ada. Okey. Madinah, ada nak tanya cikgu apa-apa ke Madinah? Tak ada. Okey. Syafiah, Nur Syafiah. Syafiah ada nak tanya cikgu apa-apa ke? Tak ada. Okey. Jadi kena ingatlah step dia step yang sama sahaja. Okey. Jadi masing-masing cuba selesaikan soalan D. Cuba selesaikan soalan D. Cuba buat soalan ni.
buat Cikgu bagi masa sebab soalan ni senang je. Cikgu bagi masa 2 minit je. Okey. 1 minit lagi. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, ramai dapat jawab. Bagus. Okey semua. Good job. Okey, cikgu nak selesaikan soalan dekat depan. Boleh ke? Boleh Boleh. semua? Okey. Jadi sekarang kita tengok nombor bawah dia semua. Nombor bawah dia sama ke lain? Cikgu nak tanya, sama ke lain? Lain. Jadi dekat sini cara nak samakan dia. Kita tengok 5, sini 15. Jadi 5 kena darab berapa nak jadi 15? 3. Ya, jadi bila bawah darab 3, atas pun kena darab 3. Jadi 3 darab 4S, kita dapat 12S. Per dengan 3 darab 5Y, kita dapat 15Y. Tolak 7S per 15Y. Okey, bila bawah dah sama, kita nak buat apa? Gabungkan. Gabungkan 12S tolak 7S per 15Y. Lepas kita gabungkan, kita buat apa? Selesaikan 12 tolak 7, kita dapat 5S per 15Y. Lepas selesaikan, kita buat apa? Permudahkan. Permudahkan 5 dengan 15, sifir 5, sifir 5. 5 bahagi 5 dapat 1S, 15 bahagi 5 dapat 3Y. Itu kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, itu je. Okey, habis dah dekat sini. Habis dah. Satu contoh, satu latihan bersama. Okey, jadi cikgu akan terus kepada muka surat bawah. Boleh semua cikgu nak terus kepada muka surat bawah? Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Sekarang nombor bawah tak sama. Nombor bawah sekarang tak sama. Jadi tak sama, bila dia tak sama, kita ada satu cara. Cari sifir sama. Okey, sekarang kita tengok dekat depan soalan ni. 5X per 7 tambah Z per 2Y, ada tak sifir sama 7 dengan 2Y? Cikgu nak tanya, ada tak sifir sama? Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada, dia ada satu lagi cara, iaitu kita panggil dia darab kahwin. Ni cikgu panggil dia darab
kahwin. Darab kahwin ni nak buat macam mana? Cara darab kahwin ni adalah 7 dekat sini. Jadi belah ni darab 7, darab 7. 2Y dekat sini. Jadi belah ni darab 2Y, darab 2Y. Itu cara darab kahwin. Jelas ke semua cara darab kahwin ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita selesaikan. Nak darab ni kamu kena ingat balik kembangan cikgu ajar. 2Y darab 5X, nombor darab nombor. 2 darab 5 dapat 10. X darab Y, kita dapat XY. Per dengan nombor darab nombor. 2 darab 7 dapat 14. Ada Y, kita salin Y. Tambah 7 darab Z, kita dapat 7Z. 2Y darab 7, kita dapat 14Y. Jelas ke semua? Cikgu terang dekat depan. Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, lepas kita tengok nombor bawah dah sama, kita buat apa semua? Gabung. Gabungkan 10XY tambah 7Z per 14Y. Okey, lepas kita gabungkan, kita buat apa? Selesaikan. Cikgu nak tanya, 10XY boleh tak tambah dengan 7Z? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak sama sebutan. Ya, penyebut dia tak sama, huruf dia tak sama, sebutan dia berbeza. Jadi dekat sini kita nak kecilkan pula. Okey, kita nak kecilkan. Kita tengok pula 10 dengan 7 dalam sifir yang sama tak? Tak. Tak. Okey, XY dekat sini, Z dekat sini. Ada tak huruf sama dekat situ? Tak. Tak, jadi kamu tak boleh faktorkan. Jadi bila tak boleh faktorkan, maksudnya kamu tak boleh nak jadikan dia single fraction. Bila tak boleh nak jadikan single fraction, maksudnya itulah jawapan akhir kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi daripada contoh yang cikgu terang, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan yang seterusnya. Okey, ni soalan yang seterusnya. Okey, lepas tu habis dah. Cikgu nak buat kesimpulan untuk tambah dan tolak. Lepas tu cikgu nak masuk darab dan bahagi pula. Ikut betul-betul apa yang cikgu ajar ni. Cikgu ajar slow-slow, step by step. Cikgu ajar step by step. Siapa tak faham bagi tahu cikgu terus. Okey. Macam mana semua? Setakat ni boleh follow up ke? Boleh ikut ke cikgu punya lesson? Boleh. Boleh. Okey. Alright. Bagus. Okey. Cuba selesaikan. Okey. Cikgu bagi masa 2 minit dari sekarang. Okey. Cikgu baca je tahu kamu punya chat. Kamu jangan risau pula. Okey, 1 minit lagi.
Okey, 1 minit lagi tahu semua. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey semua, cikgu nak mula buat soalan yang seterusnya. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Tengah tengok ke semua? Nak dengar suara sikit tengah tengok ke? Ya. Ya. Okey, jadi kita proceed kepada soalan ni. Okey, kita tengok dekat bawah. 5 dengan 4 ada dalam sifar sama ke 5 dengan 4? Cikgu nak tanya. Ada sifar sama tak 5, 4 ni? Tak ada. Okey, jadi bila tak ada, darab kahwin. Sini 5P. Jadi sini sila darab 5P. Bila bawah darab 5P, atas pun kena darab 5P. Okey, sini 4N. Bawah darab 4N, atas pun kena darab 4N. Jadi kita selesaikan dulu. Atas 4 darab 4 dapat 16N. Per dengan 4 darab 5 dapat 20. N darab P dapat NP. Tolak 3 darab 5, 15. Lepas tu P. Per dengan 20 NP. Inilah jawapan dia. Okey, kemudian dah buat macam ni, kita buat apa? Kita gabungkan sebab nombor bawah dah sama. 16N tolak 15P per dengan 20NP. Sekarang cikgu nak tanya kamu, rasa-rasa 16 dengan 15 tak ada lah, tak ada. Takkan kamu nak buat sifar 1? Tak ada. Jadi dekat sini, inilah jawapan akhir kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi masing-masing cikgu nak buat rumusan untuk tambah dan tolak. Yang ni benda penting. Ni benda penting. Cikgu nak buat rumusan bagi operasi tambah dan tolak. Okey, rumusan bagi operasi tambah dan tolak. Yang pertama, step yang pertama kita. Apa step yang pertama kita? Cikgu nak dengar suara. Sampai bawah. Okey, kita tengok kepada nombor pembawah dia. Bila nombor ada dua benda. Sama ada nombor bawah dia sama dengan tak sama. Okey, kita proceed kepada sama. Kalau nombor bawah dia sama, kita gabungkan. Lepas kita gabungkan, kita buat apa semua? Kita selesaikan. Lepas kita selesaikan, kita buat apa semua? Pemutakan. Ya, permudahkan. Inilah step dia. Okey, kalau tak sama, kita buat apa? Kalau tak sama, kita samakan. Okey, bila kita nak samakan, ada dua benda kita belajar. Yang pertama, sifar sama. Kita cari sifar sama. Mana? Ni kita buat sifar sama. Kamu jangan ingat, cikgu tak ajar pun sifar sama ni. Ada dua soalan. Okey, kemudian bila nak samakan pula, ada nombor 2 lagi. Kita darab kahwin. Itu cara kita nak samakan. Jadi bila dah sama, kita gabungkan. Kita balik kepada kita punya flowchart. Jadi inilah cara nak selesaikan tambah dan tolak untuk pecahan algebra. Kalau orang tanya kat mana pemfaktoran tu berlaku? Pemfaktoran berlaku pada permudahkan. Pemfaktoran berlaku di akhir sekali, iaitu bahagian kita kena permudahkan. Jelas ke semua yang cikgu ajar dekat depan ni? Boleh faham? Boleh. Okey, dah salin belum ni? Cikgu bagi masa. Dah salin dah? Dah. Okey. Okey. Okey, jadi dekat sini
Masing-masing boleh tengok dekat depan. Habis dah cikgu ajar tambah dengan tolak. Okey, cikgu unshare screen. Okey, cikgu nak masing-masing buka kamera. Masing-masing buka kamera, takut ada yang dah ngantuk, ada yang dah tertidur. Cikgu nak tengok tu dah ngantuk ke, dah tertidur ke. Nak tanya sikit. Adlin, boleh faham ke yang cikgu terang dekat depan ni? Boleh. Ummu Atiah ada soalan nak tanya cikgu Ummu Atiah? Tak ada cikgu? Tak ada. Alisha Dania macam mana Alisha Dania? Jelas semuanya? Jelas. Okay, Lexa. How about you, Lexa? Lexa okey tak okey tu? Okey je. Okey je. Jadi mana lagi yang lain ni? Rania. Rania okey Rania. Lesson ni boleh ikut flow dia. Boleh. Okey, Kristina. Kristina Acanai. Kristina. Oh, Masuk buku apa tadi? Kristina okey ke? okey. Okey. Okey, kalau siapa-siapa yang nak masuk lagi kelas malam esok bagi tahu cikgu kan. Pakai link sama je, waktu sama. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada yang terakhir yang kita nak belajar hari ni, iaitu darab dengan bahagi. Kamu kena faham satu benda. Cikgu tak boleh nak ajar kamu jawapan. Cikgu tak nak ajar jawapan yang betul. Malam ni setiap kali kelas dengan cikgu bukannya fokus kepada jawapan. Cikgu fokus kepada jalan kerja yang betul. Ni jalan kerja yang betul. Bila jalan kerja yang betul, kamu tak payah nak fikir jawapan aku buat ni betul ke salah. Okey, habis dah dekat sini. Semua okey ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Masih follow up ke semua? Ya. Okey. Okey, bagus. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada darab dan bahagi. Darab dan bahagi. Okey. Untuk darab dan bahagi, apa yang kita nak tengok ni? Flow dia lain pula. Kamu kena faham flow dia. Tapi sebelum cikgu masuk kepada pecahan algebra, cikgu nak terang dulu macam mana pendaraban untuk pecahan. Okey, pendaraban untuk pecahan ni 2/3 darab 3/4. Siapa tahu cara nak selesaikan dia? Darab je 2 darab 3 dengan 3 darab 4. Pandai. Darab dia senang sedikit. Darab dia senang sedikit. Kalau darab, kita darab terus. Maksudnya apa? Maksudnya atas, darab, atas. Lepas tu, bawah, darab, bawah. Ni kalau darab. Kamu jangan pening pula. Sekarang cikgu nak ajar konsep pendaraban tu macam mana. Kalau dia dalam keadaan tambah dengan tolak, kamu kena samakan dulu 3 dengan 4 ni. Jadi panjang sikit jalan kerja dia. Tapi darab dia singkat. Jalan kerja dia sikit. Okey, maksudnya apa? Atas darab atas. 2 darab dengan 3. Kita dapat 6. Per dengan 3 darab dengan 4. Kita dapat 12. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu pergi pula kepada bahagi. Cikgu ambil pula 2/3 bahagi 3/4. Siapa tahu cara nak selesaikan kalau di dalam keadaan bahagi ni? Dia kena tu kan, songkan yang sebelah situ. 3/4 tu dari 4. Pandai. Kalau di dalam keadaan bahagi, masing-masing boleh tengok. Ini konsep. Cikgu tak masuk lagi kepada algebra. Cikgu nak kamu faham konsep nak selesaikan darab dengan bahagi ni macam mana. Kalau bahagi, step pertama dia adalah kita tukar dulu kepada darab. Tukarkan kepada darab. Nak tukar kepada darab, kita tengok dekat sini. Kita kena songsangkan. Kita kena terbalikkan pecahan yang kedua. Jadi 2/3 kita buat darab. Kita bawa dia pergi bawah. Dia akan jadi per 3. 4 ni dekat bawah, kita bawa dia pergi ke atas. Kita jadi 4. Lepas tu kita nak buat apa? Nampak ni dia dah tukar jadi darab. Jadi cara dia macam tadi. Itulah sebab tu cikgu gabungkan pendaraban dengan bahagi. Sebab step dia sama.
Jadi kat sini atas darab atas 2 darab dengan 4 kita akan dapat 6. Lepas tu 3 darab dengan 3 kita dapat 9. Yang kecilkan tu 6/12 dengan 6/9 boleh kecilkan tu itu betul juga tapi fokus cikgu dekat sini. Cara nak selesaikan darab dengan bahagi. Semua jelas ke sampai sini? Dia punya konsep ni boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu nak dengar sikit suara masing-masing. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Okey. Alright tak alright tu? Jelas. Alright. Okey, bagus. Pecahan kita ada huruf. Jadi lain sikit. Kamu kena fokus betul-betul ni tau. Kamu kena fokus betul-betul. Sebab yang kita belajar form 2 ni tak macam ni. Soalan dia tak macam ni. Betul ke? Okey lah. Okey, cikgu tunjuk soalan. Mana soalan dia? Soalan dia macam ni. Nampak ni. Soalan dia macam ni. C. Soalan D. Soalan E. Kamu nak buat macam mana tu? Okey. Soalan A. Soalan B. Kalau pergi kepada buku teks. Okey lah. Kalau kamu pergi kepada buku teks. Okey. Mungkinlah buku teks tu senang sikit. Senang ke? Okey. Kita tengok buku teks. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok buku teks. Kejap Aduh mak. Ya dia loading sikit. Okey. Soalan dalam buku teks kita akan tengok betul-betul. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan buku teks. Nampak je kan skrin cikgu share ni? Ke tak nampak? Nampak. Nampak ke skrin cikgu share? Okey, baik. Jadi masing-masing boleh tengok sendiri soalan buku teks tu macam mana. Bila orang dia tak tahu cara, dia akan rasa benda ni susah. Macam mana nak selesaikan benda ni penuh dengan huruf? Penuh dengan huruf, penuh dengan nombor dalam pecahan pula tu. Okey, ni darab. Macam mana nak selesaikan bahagi ni? Ni penuh dengan huruf, penuh dengan nombor. Macam mana? Jadi cikgu nak ajar. Ikut flow yang cikgu ajar, ikut flow yang cikgu terang. Itu je syarat dia. Okey, jadi masing-masing boleh ke cikgu nak terangkan dia punya flow ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Jadi, masing-masing kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Sebab tu cikgu cakap, kena faham pemfaktoran dulu. Baru kamu okey dengan jelas kelas kita hari ni. Kalau tak faham pemfaktoran, boleh tengok je recording kita lepas. Okey, jadi masing-masing cikgu nak jawab soalan C. Cikgu nak jawab soalan C. Okey, kalau kamu rasa susah, kamu boleh tengok kat depan. Cikgu nak jawab D lah. Masing-masing boleh tengok D. Okey. Fokus kepada flow dia. Fokus kepada step dia. Okey. Step yang pertama adalah kamu faktorkan. Ni step yang pertama. Step yang pertama, cikgu ulang lagi sekali. Kamu kena faktorkan. Sebab tu kamu kena tengok. Bila pergi kepada pemfaktoran, macam mana nak faktorkan. Okey, kalaulah kita pergi kepada pemfaktoran, cikgu ambil balik. Cikgu dah siap terangkan dah apa syarat-syarat. Kalau level 1, apa syarat dia. Kalau level 2, apa syarat dia. Ni, level 2, apa syarat dia. Ni syarat dia. Dalam keadaan tolak, ada 2 sebutan. Kamu boleh tengok balik nota yang cikgu bagi. Itu nota kelas kita minggu lepas. Okey. Jadi dekat sini, kita pakai level 1 je. Semua kita pakai level 1 je. Cikgu nak mudahkan semua orang, cikgu pakai level 1 je. Okey, level 1 untuk pemfaktoran adalah kamu keluarkan nombor. Kamu keluarkan nombor. Nak keluarkan nombor ni macam mana? Fokus kepada cari sifir yang sama. Cari sifir sama. Yang kedua, kita kena keluarkan huruf. Kita kena keluarkan huruf. Jadi nak keluarkan huruf ni macam mana? Cari huruf sama. Okey. Walaupun pemfaktoran tu ada banyak level, tapi fokus kita malam ni level 1 sahaja. Untuk nombor, sifir sama. Untuk huruf, nombor sama. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Nak dengar sikit suara level 1 untuk pemfaktoran. Dapat dah salin ke cikgu nota tu?
Dapat salin? Dah salin dah. Yang level 1 kat sini cikgu tunjuk ni. Dah. Okey, Dah. baik. Jadi, untuk level 1, untuk level 1, masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, kalau level 1, kalau kamu nak faktorkan, ni step pertama kita kena faktorkan. Kita kena cari nombor sama ataupun huruf sama. Jadi 3R kuasa 2 dia single. Jadi dia tak boleh nak faktorkan. 3R kuasa 2. Kita tulis sahaja. Okey, RS dengan S kuasa 2. Ada huruf sama tak dekat situ? Cikgu nak tanya. Ada huruf sama tak dekat situ? Ada. Ada huruf S. Jadi dekat sini ada huruf S, dekat sini pun ada huruf S. Cumanya sini ada S kuasa 2. Maksudnya dia ada 2 huruf S. Jadi kita boleh keluarkan huruf S. Kita letak dalam kurungan. Bila kita keluar huruf S, kita tinggal R je dekat sini. Tolak. Okey, untuk S dekat sini ada 2. Jadi kita keluarkan satu sahaja S. Jadi kita dapat R tolak S. Jelas ke semua cara cikgu faktorkan dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Darab 7R dengan 7S. Ada nombor sama tak cikgu nak tanya? Ada. Nombor 7. Ya, keluarkan nombor 7. Bila kita keluarkan nombor 7, kat sini tinggal huruf R. Tolak, kita keluarkan nombor 7, kat sini tinggal huruf S. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Jadi, okey. Jadi, masing-masing boleh tengok pula dekat belah bawah. 3R ni cikgu keluarkan. 3R tolak 6R kuasa 2. Okey. Kita fokus kepada nombor 3 dengan 6. Dalam sifir berapa agak-agak? 3. 3. Keluarkan 3. 3 bahagi 3 dapat 1R. Kalau tak nak tulis 1 pun tak apa. Kita tulis R sahaja. Tolak 6 bahagi 3 kita dapat 2. Lepas tu kita dapat R kuasa 2. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok pula. Okey. Bila kita dah selesaikan nombor, kat sini cikgu keluarkan nombor tau. Okey, cikgu tengok pula ada huruf. Huruf R, kat sini ada huruf R, dekat sini ada huruf R. Jadi kita keluarkan huruf R. Bila kita keluarkan kat sini tinggal kosong. Jadi jangan buat kosong. Siapa buat kosong salah. Kita letak nombor 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, tolak R tu dia ada 2 tau dekat sini. R dengan R. Jadi kita keluarkan 1 R saja, dia ada 2 R. Sampai sini semua jelas ke? Boleh faham? Faham. Okey, jadi yang ini cikgu tulis dekat sini. 3R dalam kurungan 1 tolak 2R. Okey, itu step yang pertama. Kita faktorkan. Semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, sampai sini ada soalan ke nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey. Cikgu tunggu salin Okey, dah semua? Boleh cikgu teruskan kepada step yang seterusnya? Okey, step yang seterusnya kita potong. Kita potong. Kita cari yang sama atas bawah. Sama atas bawah. Jadi apa yang sama dekat sini? Kamu tengok.
Dekat atas ada nombor 3. Dekat bawah pun ada nombor 3. Kita potong. Kita potong. Okey, dekat atas ada R kuasa 2. Dekat bawah pun ada R. Kita potong R. Kita potong R ni. Cumanya ni kan ada R kuasa 2. Jadi tinggal satu lagi R. Okey, kemudian lepas kita tengok pula sini ada kurungan R tolak S. Kita potong R tolak S. Sini pun ada R tolak S. Kita potong. Kurungan yang sama kita potong, nombor yang sama kita potong, huruf yang sama kita potong. Jelas ke semua? Step nombor 2 boleh faham? Boleh. Okey. Step nombor 3. Step nombor 3. Kita tengok apa yang tinggal. Sini R per S. Darab. Okey, sini 7 per 1 tolak 2R. Okey, step yang seterusnya apa? Baru kita darab. Darab macam mana? Atas darab atas, bawah darab bawah. 7 darab R, kita dapat 7R. Bawah S, bawah darab bawah. Kita tak payah nak kembangkan. Kita dapat S tolak S dalam kurungan 1 tolak 2R. Ini sahaja. Ini sahaja. Okey, semua jelas ke? Jelas. Okey ke semua? Semua jelas ke kat sini? Nak dengar suara sikit? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi sebab tu cikgu cakap darab dia lagi senang berbanding tambah dengan tolak. Darab dia ada 3 step je. Nampak je complicated. Tapi dia ada 3 step je. Mula-mula kita faktorkan. Yang susah ni adalah dekat faktorkan lah. Yang kedua kita potong. Lepas tu kita darab baki. Darab baki ni kamu tak perlu nak buka kurungan. Kamu just terus gabungkan sahaja. Jadi tak susah pun. Siapa yang cakap susah maksudnya dia tak belajar lagi. Tu je. Okey. Jadi cikgu nak tengok kat sini. Kalau tambah dengan tolak, pemfaktoran berlaku dekat hujung. Tetapi kalau untuk darab dan bahagi, pemfaktoran berlaku di awal. Jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara, jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Adlin macam mana Adlin? Alright tak alright? Adlin okey Adlin? Hilang dah Adlin. Okey. Jadi masing-masing berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk tadi, buat soalan yang cikgu petakkan tu. Buat soalan yang cikgu petakkan tu. Okey, untuk pemfaktoran ni jangan pening-pening. Kita pakai pemfaktoran level 1 je malam ni. Fokus kita adalah kita faham step je. Okey, boleh ke masing-masing cuba buat yang kotak ni? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, baik. Alamak, Wan Alisha boleh dengar ke? Wan Alisha? Boleh. Wan Alisha, kat mana tu yang confused tu? Ya, sekejap masing-masing dah salin ke soalannya ni? Dah salin ke semua? Okey, baik. Dah. Okey. Belum okey. Kejap Kan cikgu buatkan. Sama je. Sorry. Allah. Sama je. Sama je. Macam tu tau Okey. Okey, cikgu tunjuk kat depan Okey, masing-masing boleh buat tu Okey, Wan Alisha ada soalan nak tanya cikgu. Okey, Wan Alisha boleh dengar ke cikgu tunjuk kat depan ni? Cikgu nak tunjuk ni. Nampak. Okey, jadi Wan Alisha boleh tengok kat depan.
Okey. 3/4 tambah. Isya buat macam mana? Sekejap eh. Okey. 3/4 tambah 2/8. 2/8 tak best. 7/8. Okey. Jadi, yang cikgu buat, cikgu nampak dia punya sifir sama. Jadi cikgu terus darab 2 je. Cikgu terus darab satu bahagian je. Maksudnya 2 darab 3 kita dapat 6, 4 darab 2 kita dapat 8 tambah 7/8. Okey. Kalau Wan Alisha nak guna darab kahwin, boleh tak jadi masalah. Sebagai contoh, 3/4 tambah 7/8. Okey, Wan Alisha tengok Sini 8. Okey, tengok Sini 8. Okey, sini cikgu darab dengan 8. Lepas tu, sini 4. Sini cikgu darab dengan 4. Okey, tengok 8 darab 3 dapat 24. Per 8 darab 4 dapat 32. Tambah 7 darab 4 kita dapat 28. Per dengan 8 darab 4 dapat 32. Sampai sini jelas ke Wan Alisha? Boleh faham? Faham. Okey. Tengok cikgu selesaikan. 6 tambah 7. 6 tambah 7 dapat berapa? 6 tambah 7 dapat berapa? 13. Okey, 13/8. Okey, sekarang kita tengok pula. Cuba Wan Alisha tekan kalkulator. 24 tambah 28 dapat berapa? Dapat lagi. 52. Okey, dapat berapa? 52. 52/32. Okey, kita tengok. Soalan yang sama. Kat sini cikgu pakai darab cari sifir. Kat sini cikgu pakai darab kahwin. Okey, 13/8. Ni 52/32. Lain ke jawapan dia? Lain daripada segi bentuk tapi sama nilai dia. Macam mana nak nilai dia nak kita tahu nak kecilkan? Cuba Wan Alisha ambil 50/32 tekan kalkulator macam ni. 52/32. Dapat berapa? Dapat 13/8. Iya, kita akan dapat 13/8 juga. Ini kita pakai darab kahwin. Ini kita pakai darab kahwin. Ini kita pakai cara cari sifir. Dua-dua ni cikgu dah ajar. Cumanya bila kita ada sifir yang sama, why not kita darab sebelah sahaja. Itu yang cikgu cuba sampaikan. Tapi kalau nak pakai darab kahwin pun tak ada masalah. Cumanya jangan lupalah kita kena kecilkan. Okey, menjawab ke? Okey, good job. Good question ada kawan kamu nak tanya cikgu nak pakai cara mana? Pakai cara cari sifir ke darab kahwin? Jawapan cikgu boleh pakai dua-dua. Kamu nak stick darab kahwin sampai habis, pakai. Sebab yang kamu akan dapat jawapannya sama sahaja. Okey, bagus. Good question, good question. Nanti kan kalau tak ada yang tanya yang tu, tak dapat. Okey, habis. Nanti jangan confuse pula tau, Nak pakai cara yang mana ni? Cara cari sifir ke cara darab kahwin? Kamu jangan risau. Sebab jawapan yang kamu dapat, nilai dia sama sahaja. Okey, Wan Alisha, jelas ke? Jelas. Okey. Habis dah. Okey, yang lain boleh buat tak tu? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh buat ke? Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Tepat pukul 10.40 cikgu selesaikan. Banyak ke step dia? Tak banyak. 3 step tu je. 3 step tu je. Kamu jangan buat pening pula. Madinah boleh buat tak tu Madinah? Boleh. Madinah tengah mencuba tak tu?
Ya, tengah cuba. Okey. Okey, tepat 9.40 cikgu terangkan. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Dah pukul 10.40. Okey semua, jadi cikgu nak selesaikan soalan yang dekat belah bawah ni. Boleh ke? Boleh. Mana ni? Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Susah ke? Cikgu nak dengar. Susah ke senang soalan ni? Ke susah? Susah jujur cakap. Susah ke senang? Senang. Senang. Bagus. Okey, apa step pertama? Cikgu nak dengar. Apa step pertama? Tu. Ha. Tu kan. Apa? Okey, Faktor. kita kena faktorkan. Okey. Jadi K, dia ada satu je huruf. Jadi tak boleh faktorkan. M tambah 2, tak ada nombor, tak ada huruf. Jadi kita tak boleh faktorkan. Darab 5M tambah 10. Kita tengok nombor 5 dengan nombor 10. 5 dengan nombor 10 di dalam sifir berapa semua? 5. 5. Keluarkan 5. 5 bahagi 5 dapat 1. Jadi tinggal M. Tambah 10 bahagi 5 dapat 2. Selesai pemfaktoran tu. Jelas ke semua cara cikgu keluarkan huruf? Boleh faham? Boleh. Okey. Dekat belah bawah ni nombor dah tak ada, kita tengok huruf. Ada tak huruf sama dekat situ? Ada. Ada. Apa huruf apa? K. Ya, huruf K. Jadi K ni K kuasa 2. Bila ada 2 K, kita potong 1 K. Jadi kat sini kita tinggal K dengan M. Buka kurungan KM. Tolak K tu kita dah keluarkan. Tinggal 2. Ini adalah step yang pertama, kita faktorkan. Okey, sampai di sini. Semua jelas ke cara cikgu faktorkan tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Step yang kedua, apa step yang kedua? Oh. Okey, kita potong. Dekat atas ada K, kita potong sebab dekat bawah ada K juga. M tambah 2, kalau kamu pening ni sebab ni kamu boleh buat kurungan kalau dia ada lebih daripada satu sebutan. Jadi dekat sini M tambah 2 dekat bawah, M tambah 2 dekat atas. Kita potong. Lepas tu yang tinggal apa? Ni sebenarnya ada 1, ni sebenarnya ada 1. 1 darab 5, kita dapat 5. Per 1 darab kurungan, kita dapat kurungan KM tolak 2. Ni kita darabkan. Inilah jawapan kita. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh.
Faktor Boleh. potong darab. Faktor potong darab. Itu sahaja. Sama juga kalau dia bahagi. Kalau dia bahagi, kita terbalikkan sahaja pecahan yang kedua. Jadi darab. Kalau dah jadi darab, faktor potong darab. Okey, semua kita cuba buat latihan lagi. Boleh? Boleh. Okey, kita cuba buat lagi latihan. Ni pemfaktoran level lain. Jadi sebab tu cikgu tak jawab tu. Okey. Jadi kita akan cuba buat soalan ni. Okey, kita cuba buat soalan B pula. Okey. Jadi, berdasarkan banyak dah soalan kita buat Okey, jadi berdasarkan yang kita buat faktor potong darab, cuba selesaikan soalan ni. Soalan ni dia senang sikit berbanding yang tadi. Okey, cuba selesaikan. Kristina, boleh buat ke tu Kristina? Boleh. Okey, Kristina boleh follow semua Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, soalan ni cikgu bagi 3 minit je. Lepas ni kita nak jawab soalan bahagi pula kita nak jawab soalan bahagi pula. Okey, ada yang dah dapat jawab dah. Bagus. Wah, Alisha, boleh tak tu nak buat soalan tu? Boleh. Okey, Rania. Rania cuba buat tak tu, Rania? Ya. Rania tengah mencuba ke tu? Okey. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu.
Okey, cikgu kalau operasi darab bahagi, ada tak perlu permudahkan ke? Perlu. Ni cikgu nak tunjuk. Okey. Jadi, cikgu akan tunjukkan soalan dekat depan. Jadi masing-masing, takut dah ngantuk kan, kelas bulan Ramadan kita sampai pukul 11. Takut dah mengantuk. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Jadi cikgu nak buat soalan ni, boleh ke semua? Boleh. Okey. Apa step pertama? Cikgu nak dengar sikit. Apa step pertama? Faktorkan. Okey, kita faktorkan. Okey, jadi faktorkan ni dia mesti at least lah ada 2 sebutan. 3R ada 1 je nombor, jadi tak boleh. 2S ada 1 je sebutan, jadi tak boleh. Darab 4S ada 1 je sebutan, jadi tak boleh. 3R tolak 6. Sini 3, sini 6. Dia dalam sifir berapa agak-agak? Sifir berapa 3 3. dengan 6 tu? Sifir berapa? 3. 3. 3. Jadi kita bahagi 3. Jadi kita keluarkan nombor 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Cikgu tulis R je. Tolak 6 bahagi 3 dapat 2. Okey. Jadi cikgu dah selesaikan faktorkan tu. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Jelas. Okey, Boleh. baik. Okey, step yang kedua kita potong. Okey, potong apa yang ada. Okey, cikgu lupa nak mention, jangan kacau yang dalam kurungan. Kacau luar kurungan. Bila kamu boleh kacau dalam kurungan? Bila ada kurungan juga. Kalau ada kurungan sama baru boleh potong. Contoh kan, sini ada R. Okey, tiba-tiba kamu tengok bawah ni, ada R juga. Salah. Jangan kacau yang ada kurungan. Kalau yang ada kurungan, dia hanya boleh dikacau dengan yang ada kurungan juga. Sebagai contoh soalan tadi. Tengok, kurungan M tambah 2, kurungan M tambah 2. Baru kita boleh potong. Kalau dia kurungan, kamu tak boleh potong M je, kamu tak boleh potong 2. Kamu kena potong dua-dua. Kalau nak potong, kena potong dua-dua. Jelas ke semua untuk kurungan tu? Boleh faham? Faham. Okey, bagus. Jadi dekat sini, R tu jangan potong. Jadi yang kita boleh potong apa? Luar kurungan. 3 dengan 3 kita potong. S dengan S kita potong. Yang tinggal apa? R dengan 4. R darab 4 kita dapat 4R. 2 darab dengan kurungan kita ada 2R tolak 2. Okey, ada yang tanya cikgu, boleh ke nak kecilkan? Memang kalau pecahan, kalau kamu jumpa dia punya single fraction, memang kena kecilkan. Jadi dari tadi tak jumpa. Dari tadi tak jumpa tengok. Sini tak ada pun single fraction. Sini pun tak ada single fraction, tak nampak nombor. Jadi kamu tak nampak boleh kecilkan ke tak? Okey. Jadi kalau dekat sini kamu dah nampak nombor dia. Mana single fraction dia? 4R per 2. 4R per 2. Jadi ambil nombor dia. 4 boleh bahagi 2. 2 boleh bahagi 2. 4 bahagi 2 dapat 2. Jadi dekat sini dekat atas 2R. Per 2 bahagi 2 dapat 1. Okey, jadi bila 1, R tolak 2. Ini jawapan kita. Jelas ke semua? Jelas. Okey, jadi kalau fraction dia boleh kecilkan. Okey. Macam mana semua? Jelas ke tu cikgu ajar tu? Sempat salin ke? Sempat. Okey, bagus. Jadi, cikgu nak buat kesimpulan dah. Kita dah nak habis dah masa ni. Kalau boleh sebenarnya cikgu kalau boleh nak pergi kepada satu soalan bahagi. Boleh ke cikgu nak pergi satu soalan bahagi Okey, semua boleh ke cikgu nak tunjuk contoh satu soalan bahagi? Ke kamu dah Boleh. ngantuk Boleh. lah? Okey. Boleh. Okey. Jadi masing-masing cikgu akan pilih satu soalan bahagi. Soalan bahagi ni susah ke? Tak susah. Dia sama sahaja macam tadi. Okey, sebagai contoh kita tengok dekat soalan ni Okey, kita tengok kepada soalan ni. Bila kamu dapat soalan bahagi, step pertama, kamu tukar dia jadi darab. F tolak 1, EG tambah 2E. Bahagi, jadikan dia darab. Boleh dengan syarat nombor atas, bawa turun bawah.
Jadi FG tolak G per nombor bawah bawa pergi atas. Dapat G tambah 2. Habis. Kemudian nak buat apa? Apa yang boleh faktorkan, kita faktorkan. Jadi dekat sini kita nampak apa ni? F tolak 1. Okey, kita tak ada boleh faktorkan. Kat sini ada E, ada E. Kita faktorkan E dalam kurungan G tambah 2. Darab G tambah 2. Kat sini kita boleh faktorkan G. Jadi kita keluarkan G. F tolak G ni tinggal 1. Sama, benda sama. Okey, cari yang kita boleh potong. G tambah 2, G tambah 2, potong. F tolak 1, F tolak 1, potong. Jadi yang atas tinggal apa? Sini 1 darab 1, 1. Ini bawah, E darab G, E, G. Ini jawapan dia. Okey, step dia. Bila bahagi. Cikgu nak fokus kepada step. Bila bahagi, step pertama, kamu kena tukarkan jadi darab. Tukar jadi darab. Nampak ni daripada bahagi, cikgu tukar jadi darab. Macam mana? Yang nombor belah fraction nombor 2. Fraction nombor 2, nombor bawah dia bawa nombor atas. Nombor atas dia bawa ke bawah. Tu yang pertama. Okey, lepas tu step macam tadi. Step macam tadi, lepas tu kita faktorkan. Nampak ni cikgu faktorkan, cikgu keluarkan. Cikgu keluarkan. Kat sini cikgu nampak huruf E. Kat sini ada huruf E. Cikgu keluarkan huruf E. Dekat sini cikgu nampak ada huruf G. Ada huruf G. Cikgu keluarkan huruf G. Lepas tu cikgu buat apa? Cikgu potong. Lepas cikgu potong buat apa? Cikgu darab. Apa yang ada kita darabkan. Bila atas ni semua potong, sebenarnya ada 1 tau. 1 dengan 1. Jadi 1 darab 1, 1. Yang ni ada apa baki kat bawah? E darab G. Itu jawapan dia. Jelas ke semua yang cikgu cuba sampaikan ni? Boleh faham? Boleh. Jadi kalau dia darab, apa step dia? Faktor potong darab. Itu sahaja. Berbanding dengan tambah dan tolak panjang sikit. Jadi dekat sini, kalau dia darab, apa step dia? Kita faktorkan. Mesti boleh faktorkan punyalah. Tipu kalau soalan tu tak boleh faktorkan. Lepas faktorkan, kita potong yang sama. Lepas tu, kita darab baki dia. Kita darab baki dia. Okey, itulah nota untuk darab. Nota untuk bahagi mana? Nota untuk bahagi, yang pertama, kita tukarkan jadi darab. Tukar jadi darab. Lepas tu buat apa? Masuk dekat flow dekat atas. Jadi inilah nota kita untuk hari ni. Yang ni kamu kena salin kemas-kemas. Yang ni kamu kena salin kemas-kemas. Okey, yang ni darab jadi baki, kalau boleh permudahkan, kamu permudahkan. Kalau tak payah. Itu sahaja. Jadi bila orang tanya macam mana nak selesaikan pecahan algebra, untuk tambah dengan tolak, kamu tunjuk yang cikgu buat. Untuk darab, kamu tunjuk ni. Kalau untuk bahagi, kamu tunjuk ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Sempat salin dah semua yang cikgu tunjuk hari ni? Empat. Okey. Jadi kita dah nak habis dah masa kita. Cikgu nak masing-masing boleh buka kamera. Boleh buka kamera masing-masing. Kita sembang-sembang sikit. Dah nak habis dah pun masa. Nak jumpa 2 minggu lagi. Minggu depan tak ada kelas. Semua minggu depan cuti raya. Raya hari apa? Cikgu nak tanya, raya hari apa? Rabu. Raya hari apa? Rabu ke Khamis? Rabu kot. Rabu, raya hari Rabu. Jadi kalau raya hari Rabu, Khamis tu raya kedua. Takkan nak buat kelas raya kedua. Masing-masing mestilah tengah dekat kampung. Buka kamera yang dah tutup ni. Tengah tidur ke ni? Umur Atiah. Raya balik mana Umur Atiah? Apa? Raya balik mana? Raya? Balik Permata Sitok. Ush. Sitok kat mana? Negeri apa? Berpindah lah cikgu. Cikgu Lepas tu pergi Bangi, Selangor.
Oh, pergi Bangi. Oh, yo, jauhnya. Pulau Pinang, lepas tu pergi Bangi pula. Okey, okey. Belah mak ayah dua-dua? Belah mak dekat Pulau Pinang, belah ayah kat Selangor. Ataupun kat Kedah. Oh. Oh, okey, okey, okey. Oh, jauh gak tu, ada yang paling dahsyat cikgu pernah jumpa, mak dia dekat Kelantan, ayah dia dekat Johor. Hujung ke hujung. Okey, Lexa, okey ke Lexa lesson kita malam ni, okey tak? Okey. Mia, sempat salin semua tak yang cikgu tulis dari tadi tu? Sampai. Okey, Syafiah macam mana Syafiah? Okey, Alisha Dania okey kelas kita hari ni. Boleh faham dengan jelas ke apa yang cikgu cuba sampaikan? Boleh. Okey, Wan Alisha, alright semua? Alright. Percayalah cakap cikgu kalau kamu betul-betul faham apa yang cikgu ajar malam ni kan, nanti kamu pergi sekolah, kamu berjaya selesaikan pecahan algebra ni, cikgu kamu sendiri akan tabik kamu. Sebab yang ini dia susah. Jujur cikgu cakap. Tapi kalau kamu dapat salin step yang cikgu tunjuk tu, kamu pergi jumpa cikgu sekolah kamu, kamu tengok, cikgu betul tak saya buat macam ni? Kalau kamu buat tu betul, serius cikgu cakap, cikgu kamu akan tabik kamu. Sebab step dia complicated. Tapi kita boleh selesaikan insya-Allah. Okey, jadi sampai situ sahajalah, dah pukul 11 malam. Cikgu tak nak ambil masa lama-lama lah. Okey semua, selamat malam, selamat berehat. Maaf salah silap daripada cikgu kalau ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, Assalamualaikum. sama-sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam.